Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bertemu dalam satu majlis yang sangat mulia, akan memperkatakan sesuatu yang sangat mulia dan berada di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan pada malam ini berkesempatan lagi untuk kita bersama-sama berbincang-bincang tentang ilmu pengetahuan, walaupun terberhenti sekian lamanya. InsyaAllah pada tahun ini kita mula semula. Cuma dulunya kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin secara terus, tapi bermula pada malam ini kita akan baca kitab syarahnya, syarah kepada Riyadhus Salihin itu, iaitu Nuzhatul Muttaqin. Kitab ini kitab moden, Nuzhatul Muttaqin, ada 2 jilid ya, yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, Syekh Muhyiddin, Syekh Ali Syarbaji dan Syekh Muhammad Amin Lutfi. 5 orang ulama Syria dan mereka ini bermazhab Syafi'i. Jadi kitab Nuzhatul Muttaqin ini disyarahkan dalam konteks mazhab Syafi'i. Jadi bersesuaianlah kalau kita baca di Malaysia ini, kerana mazhab yang kita terima seadanya, sebaiknya di sini ialah mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita akan baca pada malam ini, Babut Taubah, bab taubat, hadis yang ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abu Musa ni kunyah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita pernah sebut dahulu, kalau ada abu di pangkalnya tu atau ummu, maka dia panggil kunyah ya? Bukan nama sebenar dia. Disuruh elok kalau kita bubuh juga abu apa kita ni. Biasanya orang Arab akan meletakkan nama anak sulung dia, terutamanya yang lelaki. Yang perempuan pun boleh juga, tapi jarang-jarang orang dia letak. Baik. Jadi Abu Musa, nama sebenar dia Abdullah bin siapa? Bin Qais Al-Ash'ari. Maksudnya siapa? Itu dia punya nama keluarga dia. Ash'ar itu satu kabilah yang besar, masyhur di Yaman. Asalnya Abu Musa Al-Ash'ari ini orang Yaman. Masuk Islam, kemudian terus berhijrah. Dan akhirnya wafat di Kufah pada tahun 44 Hijriyah. Orang Arab sebut wafat juga, kita wafat ni bahasa Melayu, tak apalah, meninggal dunia. Meninggal dunia di mana? Di
Kufah. Dan ada meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis 360 hadis. Ya, sahabat ini rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Engkau ini diberikan seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud, Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Musa ni suara dia sedap. Bila baca Quran merdu. Nabi SAW pun biasa dengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari ni. Orang yang sangat hebat. Baik. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk orang-orang yang melakukan kejahatan pada siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk orang-orang yang melakukan kejahatan pada malam hari bertaubat. Artinya Allah SWT bersedia menerima taubat ni bila-bila masa, sehinggalah terbit matahari daripada barat. Terbit matahari daripada barat ni tuan-tuan dan puan-puan, habis masa bertaubat. Artinya apa? Nak kiamat sangat dah. Kalau nak kiamat sangat ni, taubat pun tak diterima. Selain daripada itu, apabila kita cukup syarat-syaratnya, syarat taubat apa yang kita sebut dulu? Yang pertama sekali menyesal. Yang keduanya tinggalkan perkara yang kita buat itu. Yang tiganya, hendaklah kita berazam untuk kita jangan ulang lagi perkara itu. Dan sekiranya ada bersangkut paut dengan manusia, maka tak boleh tidaklah kita kena minta maaf. 4 syarat 4 syarat taubat. Menyesal, tinggalkan, dan berazam untuk jangan buat lagi. Dan kalau ada sangkut paut dengan manusia, kena minta maaflah dengan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sifatnya Ghafur, Maha Pengampun, Ghaffar, Tawwab, Maha penerima taubat, Rahim, Maha penyayang. Jadinya Allah SWT akan terima taubat kita itu kalau kita betul-betul ikhlas bertaubat pada Allah SWT, walaupun besar dosanya, tak kiralah besar gunung ke, besar dunia ini, selama mana tidak syirik, maka Allah SWT akan ampunkan. Ya, di akhirat nanti. Maksudnya dosa syirik tidak diampun di akhirat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa, semua dosa, kecuali dosa syirik. Dosa syirik ni tak upaya kekal abadi dalam neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis ini ada sikit kemusykilannya. Kemusykilannya ialah secara zahirnya disebut tentang yad. Yad ini kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, tangan. Tafsiran atau bukan tafsiran, terjemahan yang kita buat mula-mula tadi, itu dipanggil terjemahan harfi ataupun tafsir harfi. Allah membentangkan tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya majaz sahaja. Majaz. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersedia untuk menerima taubat. Sentiasa bersedia menerima taubat daripada kita, hamba-hamba dia. Itu maksud dia. Bukan tangan yang kita bayangkan, tangan yang kita faham. Ini dia masuk, dipanggil akhbar ataupun hadis-hadis dalam bentuk mutasyabihat. Ada juga ayat-ayat Quran mutasyabihat. Misalnya yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita terjemahkan secara harfi, literal, sebiji-sebiji, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kadang-kadang bagi orang awam, dia salah tanggap. Bila sebut tangan, nampak lalu terbayang di depan mata dia hak yang berjari, berkulit, bertulang, boleh menggenggam dan sebagainya. Jadinya kita bagi aliran khalaf yang kita pegang di sini, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari, kita takwil secara dipanggil tafsili. Secara tafsili. Jadi dalam menanggapi ataupun menerima ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berbentuk menyebut
sifat-sifat yang bertubuh seperti itu misalnya, maka terpecah kepada 3 golongan. Yang pertama dia panggil tawakuf. Tawakuf ataupun tafwid mutlak. Artinya ini para salafus salih, apabila mereka baca saja mereka terima seadanya. Dia panggil iqra'uha kama ja'at. Baca seperti datang dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis. Dia tak tanya dah makna dia, dia tak cari-cari dah tafsir dia, dia tak cari-cari dah takwil dia. Bila sebut yad dah. Ya. Yang ini disebut dalam kitab ini, dia kata yabsutu yaduhu innallaha yadan huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kaifiyati bastiha. Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu bagaimana, tetapi dia tidak serupa dengan makhluk. Itu dianya. Kena pegang molek. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kena nafi dulu. Tanzih dia panggil. Tidak serupa dengan apa-apa saja. Dan bagaimana Allah lah yang Maha tahu bagaimana hakikatnya. Kita tak disuruh tahu ataupun disuruh cari, disuruh siasat, disuruh tanya, kita tak disuruh. Ini salafus salih, para sahabat dulu begitu. Jadi mereka ini tak tertanya-tanya, apabila sebut begitu saja, begitulah. Iqra'uha kama ja'at. Baca seperti apa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ini selamat. Tafwidul mutlak. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ini adalah takwil, dia panggil takwil, tapi takwil secara ijmali, secara ringkas. Takwil secara ijmali ni macam mana? Bila sebut tangan, yad, tangan ini ke? Tak. Yang zahir ke? Tak. Serupa dengan itu ke? Tak. Tak serupa. Jadi sudah alih makna dia. Takwil ni mengalih makna. Dah alih dah makna, tapi sikit. Sikit saja takwilnya. Dan dia kata apa? Wa yara ba'du ahli al-'ilmi anna hadza kinayatun an basti rahmatihi wa si'atiha wa fathihi bab at-taubati li'ibadihi wal wajhil awwal aslam. Dia kata setengah ulama, sebahagian lagi ulama mengatakan bahawa hadis ini maksudnya apa? Maksudnya ialah kinayah sahaja, bukannya hakikat. Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut tangan itu bukan hakikat ada tangan, tak. Maksudnya luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bersedia sentiasa buka pintu taubat. Itu maksud Allah membuka tangannya. Baik, bukan buka secara zahir, ya. Yang ini yang kita pegang. Ya. Dan yang ini juga yang dipegang oleh siapa? Dipegang oleh penyusun kepada aliran yang kita faham di Malaysia ni, iaitu aliran Asy'ari ataupun Al-Asy'ariyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni adalah anak cucu cicit kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Dan yang dipegang oleh siapa? Yang dipegang oleh Al-Juwaini, yang dipegang oleh Al-Imam Al-Shirazi, Al-Baqillani, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amidi, Al-Suyuti, Al-Nawawi. Penyusun kitab ini dipegang oleh siapa lagi? Tajuddin As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Yang dipegang oleh Sultanul Ulama Al-Aziz Ibn Abdul Salam. Di rantau kita ini siapa? Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, yang kita pegang. Mereka mentakwilkan. Maksudnya bukan hakiki. Bukan. Pasal apa? Pasal kalau tidak ditakwilkan, takut-takut nanti kita orang awam ni mudah sangat. Dalam Al-Quran, dalam hadis ada disebut tentang betis, tentang kaki, tentang jari dan sebagainya. Sebab itu tak heran ada pada zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni masih ada. Dia panggil Al-Mujassimah ataupun Al-Musyabbihah.
Dia menjisingkan, mentubuh badankan Allah Subhanahu Wa Taala itu, menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan siapa? Dengan makhluk. Seperti apa? Seperti firqah Al-Karramiyah dulu, Ashabul Hadis Al-Hashwiyah, sebahagian Syiah. Mereka ni menganggap Allah SWT itu bertubuh. Ada tangan, ada jari, ada kaki, ada muka dan sebagainya. Beratlah tuan-tuan dan perempuan. Ini syirik. Syirik. Allah tak ampun ini kalau dosa begini ni. Mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tafwid mutlak, serahkan, wallahu a'lam, dia kata, tapi bukan seperti yang zahir. Ini ahli sunnah wal jamaah. Masih ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi kalau dia dah sampai ada setengah-setengah tu menganggap bahawa Allah ni rupa seperti remaja, hak belum tumbuh janggut, bertubuh badan. Ada yang kata seperti orang tua, beruban rambutnya, beruban janggutnya. Dan ada seperti cahaya, bertubuh tapi cahaya dan sebagainya. Ni tuan-tuan dan perempuan, mujassimah. Sesat terus, musyabbihah. Tapi kalau dia kata tafwid mutlak, serah pada Allah SWT, wallahu a'lam, bila sebut tentang itu wallahu a'lam, selamat iman dia. Ni dalam kitab ni disebut wal wajhul awwal aslam. Lebih selamat, lebih selamat. Tapi yang disebut oleh ulama juga wal wajhus tsani, maksudnya yang mentakwilkan, yang kita pegang di Malaysia ni kebanyakannya ahkam wa a'lam. Ahkam ni lebih kemas, a'lam ni lebih bijaksana, boleh menjawab macam-macam persoalan. Jadi kalau ada pertimbul persoalan, zaman-zaman sekarang ni orang belajar sains, orang tanya. Yang zaman-zaman dulu orang tak tanya ni. Orang baca seadanya, terima seadanya, orang tak tanya dah, tak ada kemusykilan bagi dia. Di zaman-zaman sekarang ni orang belajar sains, dia tahu malam itu berlaku pada 24 jam di seluruh dunia. Dan kalau sabit pada zahir ini, artinya siang Allah SWT buka tangan, lebarkan tangan dia, dan malam juga lebarkan tangan. Jadi siang berlaku 24 jam, malam berlaku 24 jam. Jadi begitu sahajalah keadaan Allah SWT. Jadi ada muskilah di situ. Ada timbul keraguan, ada timbul persoalan. Jadi kita pegang yang kedua, iaitu majaz. Ya, dalam bahasa Arab ni ada majaz, ada kinayah. Bila sebut asadun tu, ja'a asadun, bukan maksud ja'a asadun, asadun singa hak mengaung tu. Maksud dia apa? Orang garang macam asad, macam singa. Misalnya dia sebut yadullah, tangan Allah, maka kita takwilkan. Maksudnya apa? Maksudnya kuasa. Kuasa Allah SWT. Macam kita juga, dalam kuasa kita, dalam tangan kita, dalam genggaman kita lah. Kalau kita main bola lawan Darau lawan Pasiakar, Pasiakar nak lawan apa ini futsal dengan kita. Kena tuan? Nak lawan futsal dengan kita, dalam tangan kita je, mudah-mudah. Dalam tangan kita. Apa maksud dalam tangan kita? Dalam ni ke? Dalam ni ke? Tak. Apa maksudnya? Dalam mana-mana bahasa pun ada hak tu, ada. Dia panggil majaz, kinayah, kiasan sahaja. Ya. Cuma apabila mentakwilkan ini, Al-Imam Al-Aiz Abdul Salam, la budda min bisyurutiha. Ada syarat dia. Syarat dia mesti dalam konteks bahasa. Artinya bahasa Arab ada tak? Ada tak konsep itu? Ada. Maka kita tafsirkan dengan konsepnya. Jangan lepaskan terlalu luas. Kalau tidak pun nanti beratlah. Macam takwil orang Syiah, ikut suka dia je. Setengah-setengah Syiah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT perintahkan supaya sembelih lembu. Dia kata dia maksudkan sembelih lembu inilah Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Beratlah. Amai ikut suka dia je. Allah SWT perintahkan kepada Nabi Adam AS supaya Allah SWT perintah kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Mereka takwilkan Adam itu siapa? Ahli bait. Artinya ahli keluarga Nabi SAW.
Beratlah. Takwil ini kena dengan syarat-syarat dia, ya. Itu yang kita pegang. Jumhur ulama dan jumhur umat Islam ini kebanyakannya berpegang kepada yang kedua ini, iaitu mentakwilkan. Termasuk di Azhar. Jumhur ulama-ulama Azhar, dan secara prinsipnya Azhar ini memang berpegang kepada aliran yang kedua, iaitu aliran Asy'ariyah. Sebab itu tak diajar manhaj lain, cara lain. Sama ada orang kata, tuan-tuan biasa dengar pembahagian tauhid tak? Tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Saya belajar Melaka dulu, waktu di Pakistan, sewaktu di Jordan, dan pensyarah saya sebut, dia kata dua-dua betul, dua-dua boleh diterima. Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya ialah apa? Yang masalahnya ialah apabila ada orang mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala bertubuh berjisim yang zahir. Kalau dia serah tafwid, dia serah tawakuf, artinya dia tak komen, maka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadinya secara umumnya Nabi SAW pernah puji siapa? Puji Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan orang-orang yang mengikutinya. Bila Abu Musa ni bertemu dengan Rasulullah SAW, balik daripada hijrah, bertemu dengan Nabi, Nabi sangat gembira. Nabi sebut macam mana? Hum minni ana minhum. Mereka ini golongan Asy'ariyin ini, artinya anak cucu cicit keturunan ataupun golongan kabilah Asy'ari ini, Abu Musa Asy'ari ini adalah sebahagian daripada Rasulullah, dan Rasulullah sebahagian daripada mereka. Dalam apa ini, dalam satu hadis lagi, bila turun ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan datangkan satu kaum yang mereka itu yang dia sukakan mereka itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suka kasihkan pada mereka itu, dan mereka itu kasih pada Allah. Al-Maidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada Abu Musa Asy'ari, hum qaumu hadza. Yang dimaksudkan kaum yang Allah suka pada mereka, mereka suka pada Allah, ialah kaum ni. Ni tunjuk pada Abu Musa Asy'ari. Kaum apa? Kaum Al-Asy'ariyin. Termasuklah siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari yang menyusun akidah manhaj yang kita pegang. Manhaj akidah yang kita pegang di Malaysia ni. Itu dia. Dia panggil manhaj khalaf. Dan Nabi SAW pernah sebut, la tuftahannal Qustantiniyata fala ni'mal amiruha fala ni'mal jaishu zalik, ataupun zalikal jaish. Akan dibuka Konstantinia. Konstantinia ni Istanbul di Turki, ya. Yang Nabi SAW kata akan pasti Konstantinopel itu akan dibuka. Dan maka para sahabat lagi berlumba-lumba. Ada yang pergi ke sana, ada yang meninggal di sana untuk buka. Untuk dapat apa? Kerana Nabi SAW sebut, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Maka dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Raja Khalifah Uthmaniyah. 800 tahun selepas Rasulullah SAW tu dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni, pegangan manhaj akidah dia
manhaj Asy'ari, ada yang kata Maturidi. Dan pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia adalah Asy'ariyah, pengikut-pengikut mazhab Al-Asy'ari yang kita pegang ni. Jadi dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin tentera itu. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu. Jadinya kalau mereka itu tak betul akidahnya, takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Ya tak? Baik. Agak panjang sikit perbahasan ini pasal hak ni sebenarnya menjadi persoalan, diperbahaskan, diperkatakan, termasuklah sewaktu forum yang kita adakan di masjid kita pada baru-baru ni kan. Cuma saya kira mungkin ramai yang tak berapa jelas, tak berapa faham ataupun pening rasanya. Pasal kita dah jarang sekarang ni pengajian sifat 20. Ada sini Pak Imam, sifat 20. Saya ada kuliah di Masjid Kampung Amir malam Selasa. Tapi kitab rendah jelah. Kitab Risalah Tauhid. Lepas tu Ustaz Kasim Pondok Kerandang biasanya mengajar kitab Al-Misbahul Munir. Lepas tu Ustaz Mak Dungun mengajar di surau taman Gonering tu. Kitab apa dia pakai? Hidayatul Mutafakkirin ke Al-Misbahul Munir ke? Al-Misbahul Munir rasanya. Dia dah tak ada. Kemudian pendekatan ataupun manhaj salaf pun kita tidak belajar juga. Manhaj khalaf pun kita tidak belajar juga. Akhir-akhir sekali masyarakat kita, terutamanya generasi muda kita, mereka ni lebih kenal hantu berbanding Tuhan. Akhir-akhir sekali bacaan kita berhenti kat N. Berhenti kat N ke berhenti kat U? Bacaan kita berhenti kat U, bukan kat N. Tuhan, 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 bukannya Tuhan sepatutnya. Betul? Pasal kecil-kecil lagi dulu malam Sabtu kita tengok tayangan gambar Melayu. Waktu itu TV ada tiang 4 boleh buka selok gitu pintu TV-nya. Tak, pakai bateri lori. Elektrik tak ada lagi. Waktu itu tengok tayangan gambar Melayu. Keluar kat nama-nama pelakon tu, ditayang kubur pemekah, keluar asap, tiba-tiba pum muncul hantu pocong melompat. Kita tengok, tutup mata, ngeri, takutnya. Akhir-akhir sekali kita takut dengan orang mati, takut dengan kain kapan, takut bau kapur barus, takut dengan kubur, takut dengan sebagainya, macam-macam hantu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Kamus Besar Utusan Melayu, ada 46 perkataan Melayu yang sinonim dengan hantu. Hantu pocong, sunda bolong, kuntilanak, kuntilanak, langsui dan sebagainya. Banyaknya. Hafal kita 46 tu. Hafal belaka. Tak ada siapa yang tak tahu. Tuan-tuan tahu hantu galah? Tahu tak? Hantu air? Hantu raya? Tahu belaka. Tapi Al-Asma'ul Husna, 99 nama-nama Allah SWT, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tak ramai yang tahu. Saya pergi ceramah di sekolah-sekolah pun, kalau sekolah menengah, 800 orang murid, 1000 orang murid, boleh kira dengan jari hak hafal Al-Asma'ul Husna. Hak sekolah menengah harian lah. Bila sebut Tuhan, ada rasa? Tak ada rasa apa. Cuba sebut hantu, beremang bulu roma. Pasal apa? Kita kenal hantu. Generasi muda kita kenal hantu, takut hantu. Dia tak takut dengan Tuhan. Tuhan bunuh diri. Minggu lepas ada pula orang WhatsApp hantar gambar budak perempuan umur 14 tahun gantung diri. Kenapa? Pagi itu kekasih dia telefon, putuskan hubungan. Beberapa jam kemudian lepas itu gantung diri lah. Pasal iman lemah.
Iman pada hari akhirat lemah. Tuhan dia tak kenal Tuhan. Dia ingat bila mati tu selesai masalah. Dia tak tahu hak yang tunggu tu masalah lebih besar lagi. Ya? Minggu ni ada pula hak mari hantar pula gambar. Gantung diri juga budak muda. Muda lagi saya tengok dalam mungkin 16, 17 gaya muka tu. Jadi apa tu tuan-tuan? Maknanya apa tu? Iman lemah. Iman tu lemah. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu hari akhirat. Dia tak tahu dalam kubur teruk lagi. Dia kiranya mati di dunia selesai masalah. Itu yang brung sana, bring sini apa semua. Tak takut mati dia. Pasal apa? Kalau mati dia kata untung. Selesai masalah. Dia tak tahu masalah lebih besar lagi. Iman lemah tuan-tuan dan puan-puan. Iman pada hari akhirat tu lemah. Pasal apa? Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pengajian-pengajian itu. Tak belajar. Kalau ada pun dia kata susahlah, dia kata apa, ini falsafah lah, yang ini yang gini gitu, bagainya dan sebagainya, macam-macam. Itu manhaj sahaja tuan-tuan dan puan-puan, uslub, cara yang dipermudahkan oleh para ulama, disusun sebegitu rupa. Apabila kita belajar, kita kenal siapa itu pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya dua-dua manhaj ini mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyerupaan kepada sebarang makhluk. Sebab itu Al-Imam Al-Baijuri sebut dalam bait syairnya, dia sebut ini kaedah, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu wa awfawwidhu warum tanziha. Semua setiap nas, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis, apabila dia menunjukkan tentang tasbih, dia sebut tentang tangan, dia sebut tentang muka dan sebagainya, awilhu, maka hendaklah kamu takwilkan, alih maknanya kepada makna majaz, au fawwidhu, ataupun tafwid mutlak, serahkan pada Allah SWT, jangan komen apa-apa, jangan terjemah pun. Warum tanziha, untuk apa? Untuk mentanzihkan, mentakdiskan, mensucikan Allah SWT daripada penyerupaan-penyerupaan. Selamatlah akidah kita. Kalau tidak pun nanti berat. Berat. Baik. Ada tuan-tuan nak tanya di situ sebelum kita masuk hadis yang seterusnya? Gimana Imam? Ya. Baik. Dia sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ini ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak ada pengenalan pada yang mencipta, yang menjadikan kita Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas itu apa yang kita buat, kita sembah siapa sebenarnya? Kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita sembahyang, kita menghadap ke Kaabah. Di depan kita dinding. Di depan kita dinding. Artinya yang kita nampak hanya dinding, yang kita tahu hanya dinding. Dinding ini dari batu, dari simen, ada pasir dalamnya, ada air, dibancuh sedemikian rupa, dicat. Tetapi yang di sebalik itu, yang kita sembah sebenarnya kita tak kenal. Ihsan kita tak ada. Ada sini ihsan tuan-tuan dan puan-puan? Ni nak kena ada tu. Iman, Islam dan ihsan. Ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tak ada. Sembahlah Allah SWT seolah-olah kita tengok Allah SWT tu, seolah-olahnya ada di hadapan kita. Allah yang maha hebat, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha agung, ada di hadapan kita itu.
Kalau raja di dunia ini pun yang sama je lebih kurang dengan kita. Maksudnya, artinya manusia juga makan, buang air dan sebagainya. Pun kita rasa haibah tak, kita rasa, oh, lain macam. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja. Tapi tak ada perasaan itu kerana kita tidak kenal. Dan ketahuilah memang Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh nak tengok. Allah tengok kita. Ada muraqabah pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua ini. Jadi bila kita buat sesuatu itu, kalau Allah berada di hadapan kita seolah-olahnya, macam mana kita semayang? Kalau ada raja di dunia ini di depan kita, macam mana kita pakai baju? Boleh ke butang tak ada kain sengit, baju tak sereka, nak ngadak raja, nak ngadak tuanku misalnya, boleh ke? Tak. Tapi bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata Pak Imam, baju pun tak pakai. Kadang-kadang t-shirt pakai t-shirt pagoda, singlet saja. Tak, misalnya. Pasal apa? Pasal itu. Jadi nak kena ada ihsan ni. Walau macam mana pun, dari sudut sah tak sah fiqahnya, apabila cukup syarat rukun, tahu sah batal, maka sah mayang dia secara fiqah. Tapi secara tasawufnya, ihsan tak ada. Ihsan tak ada. Artinya tak tahu siapa kita sembah. Jadinya gitu je lah. Kalau nak bagi tak sah dari segi moralnya. Moral ni apa? Secara orang kata, secara akhlaknya, secara sepatutnya, hak itulah yang perlu kita dahulukan. Kecuali kalau dia bila tak kena, dia tasbihkan pula, itu lari akidah pula. Lari akidah pula. Ya? Betul lah. Bila tak kenal maka tidak cinta. Bila tidak cinta tidak kasih. Tidak kasih tidak